Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya, hidayah dan taufiknya, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan sekali lagi pada bulan ini kita bertemu dalam ruang ilmu ini. Selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang habis-habisan untuk menyampaikan iman dan Islam kepada kita. Walaupun kita tidak pernah bersua muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah melihat direct tindakan dan perlakuannya, tetapi kita ingin dan sentiasa berusaha untuk menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ditawarkan 3 perkara. Pertama, Nabi Sulaiman ditawarkan harta. Yang kedua, Nabi Sulaiman ditawarkan dengan kuasa. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman ditawarkan dengan ilmu. 3 tawaran. Pertama, harta. Yang kedua, kuasa. Yang ketiga, ilmu. Nabi Sulaiman AS memilih ilmu berbanding harta dan kuasa. Apabila Nabi Sulaiman memilih ilmu, harta dan kuasa juga menjadi milik baginda. Kerana dengan ilmu, insya-Allah kita akan diberi satu jalan untuk menambah ataupun untuk kita mengumpul harta dengan jalan yang baik. Dan dengan ilmu juga, insya-Allah orang akan melihat perlakuan yang baik, akhirnya orang percaya dan dilantik untuk menjadi pemimpin. Nabi Sulaiman khususnya apabila menjadi seorang yang berilmu, Allah Subhanahu Wa Taala lantik baginda menjadi seorang rasul. Sebab tu dalam kehidupan kita, apabila kita menemui peluang ataupun menemui jalan untuk menambah ilmu, itu adalah satu keberuntungan yang besar. Kalau kita ada kuasa tetapi tak ada ilmu, kuasa itu akan kita gunakan ke arah kezaliman, ke arah penindasan. Kalau kita ada harta tetapi tidak ada ilmu, maka harta itu akan merosakkan kita. Apa yang terjadi kepada Qarun yang banyak harta, apa yang terjadi kepada Firaun yang banyak harta, tetapi tidak ada ilmu yang menyuluh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, harta dan kuasa itu bukan saja tidak dapat membina kehidupan yang baik, bahkan menjadi sebab untuk meruntuhkannya. Baik, pada malam ini saya memilih satu tajuk untuk dikongsikan dengan sahabat-sahabat, khususnya tentang hidayah. Apakah itu hidayah? Apakah pembahagian hidayah? Dan kita nak muhasabah, apakah kita sudah mendapat hidayah? Pertama, saya ingin jelaskan kita hidup di dunia ini suatu tempat yang penuh dengan ujian. Dunia darul bala' wal imtihan. Dunia ini adalah negara yang penuh dengan bencana dan juga ujian. Sebab itu kalau kita lihat dalam keduniaan ini sentiasa ada kekeruhan. Dalam dunia ini sentiasa ada kekeruhan, sentiasa ada kelaparan, kesakitan, kematian, perpisahan dan sebagainya. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Kerana dunia memang tempat kita diuji. Sebab itu ada penyair ataupun penyajak menyamakan atau memberi satu tamsilan hidup di dunia ini seumpama kita hidup dalam satu belantara ataupun dalam satu hutan rimba. Di hutan rimba tu kita akan dapati ada binatang-binatang buas yang sangat berbahaya, ada ularnya, ada harimaunya dan ada berbagai berbahaya apabila kita berada di dalam hutan. Semuanya bercampur, tetapi dalam hutan juga ada hasil-hasil hutan. Ada, kalau kita lihat, ada tumbuh-tumbuhan yang boleh dijadikan ubat, herba, ada pokok-pokok yang dapat dijadikan kayu balak, kemudian kita tebang dan menjadi dibina
rumah dengan kayu yang tumbuh di hutan. Jadi di dalam hutan itu campur baur antara bahaya dan juga manfaatnya. Jadi kalau kita masuk dalam hutan yang tebal, selalunya kita akan sesat. Kalau hutan yang sangat tebal, kalau kita tengok kita tak tahu macam mana jalan keluarnya. Sebab itu yang paling penting kita hidup di dunia ni yang sementara ini penuh dengan ujian ini, dikatakan oleh para penyair kita ni hanya umpama tetamu senja je. Tetamu senja artinya sebentar cuma kita didatang dunia ini. Hidup kata alim ulama, kata hukama, hanya antara qamat dengan solat berjemaah. Cuba kita tengok solat berjemaah ni kalau dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan azan. Dimulakan dengan azan. Bila azan, orang pun datang, dan selepas azan kita akan mendirikan solat sunat, tunggu orang datang dan sebagainya. Dan apabila tiba waktunya, dah semua selesai sembahyang sunat, ba'diyah atau kemudian muazzin akan qamat. Bila qamat saja, imam ke depan tak boleh tangguh-tangguh, tak boleh berlama-lama, terus dia qamat. Lepas qamat, terus dia angkat takbiratul ihram, bermulalah solat berjemaah. Kita lihat antara azan dengan iqamat ada masa sedikit senggang. Tetapi antara qamat dengan takbiratul ihram, masa yang sangat singkat. Itulah metafora ataupun lambang kehidupan kita di dunia. Kita dulu ketika lahir di dunia, kita adalah manusia yang sudah siap diazankan di telinga kanan kita dan diqamatkan di telinga kiri kita. Jadi kita hidup di dunia ni hanya menunggu untuk disolatkan. Dan masa antara qamat dengan solat masa yang sangat pendek. Sebab dulu di dunia ini masa yang sangat pendek. Dalam masa yang sangat pendek ini, umpama kita duduk di dalam hutan tadi yang ada manfaat, yang ada mudarat, yang ada pelbagai bahaya, apa yang kita perlu adalah petunjuk. Petunjuk ini penting. Penunjuk arah ni sangat penting. Sebab itu kita diajar di dalam kunut kita awal-awal pagi. Dalam bacaan kunut, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah, berilah kami hidayah. Begitu juga di dalam Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita sering minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat apabila doa itu, satu doa ataupun satu bacaan yang Allah sendiri yang ajar kita berdoa dengannya, maka yang itu penting. Perkara-perkara yang lain penting, tak salah kita meminta kepada Allah, tetapi minta hidayah, minta petunjuk ini diwajibkan dalam Fatihah. Jadi artinya hidayah ini suatu yang sangat penting. Sebab itu yang paling kita perlu tanyakan pada hati kita apabila kita terus meminta dengan kunut kita mulakan hari sembahyang subuh, kita minta hidayah. Dalam solat Fatihah kita meminta hidayah. Soalnya, apakah kita sudah mendapat hidayah atau tidak? Jadi ini penting supaya kita benar-benar berfikir. Saya teringat apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris when you ask, listen. When you ask, listen. Maksudnya apabila kita meminta, kita nak dengar jawapannya. Nak dengar jawapannya, dapat atau tidak. Takkan kita minta saja tapi kita tak dengar ataupun kita tak ambil pusing apakah kita terima atau tidak. Jadi sebab itu kita nak samakan macam kita buat permohonan pada bank. Kita buat permohonan pada bank, kita nak buat permohonan pinjaman ataupun kita nak beli kereta. Ini bukan bank konvensional lah, bank Islam lah. Kita dah buat permohonan nak beli kereta, nak beli rumah dan sebagainya. Bila kita dah hantar semua syarat-syarat permohonan tu, takkan kita diam je. Kita gelisah. Kita nak tahu apakah permohonan kita itu diluluskan atau tidak. Kalau lambat, kita telefon balik. Apa status kita punya permohonan untuk loan? Lulus atau tidak? Kita akan tanya begitu.
Tetapi malangnya apabila kita minta hidayah daripada Allah, saban kali kita minta hidayah kita minta demi hari demi hari, tetapi kadang-kadang kita buat tak tahu ataupun tak ambil indah apakah kita sudah mendapat hidayah ataupun sebaliknya. Jadi hari inilah mudah-mudahan kita nak tengok apakah kita sudah dapat hidayah ataupun tidak. Ya, baik. Terlebih dahulu saya ingin membuat sedikit pembahagian kepada hidayah. Hidayah ni ada 5 bahagian. Ada 5 jenis hidayah dalam hidup. Pertama yang dikatakan hidayah tabi'i. Hidayah semula jadi. Yang kedua hidayah hawas ataupun panca indera. Panca indera kita, panca artinya 5. Panca ni cakap Urdu, ya, artinya 5. Panca indera. Yang pertama hidayah tabi'i, yang kedua hidayah panca indera ataupun al-khawas, dan yang ketiga hidayah akal. Akal kita, pemikiran. Yang ketiga hidayah Islam, yang keempat hidayah Islam, dan yang kelima hidayah taufik. Jadi ada 5 hidayah. Apakah kita dah dapat? Mari kita lihat satu persatu, ya. Pertama hidayah tabi'i. Hidayah tabi'i ini hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Bukan sahaja pada kita manusia, tetapi Allah beri kepada haiwan, Allah beri kepada tumbuhan. Ya, hidayah tabi'i ini subhanallah secara semula jadi untuk kita hidup, untuk haiwan hidup, untuk tumbuh-tumbuhan hidup. Ya, cuba kita tengok contoh apabila kita tanam pokok, satu pokok, katalah di dalam keadaan gelap ada satu sumber cahaya di satu arah. Maka pokok ini tanpa siapa pun, tanpa dibentuk ke, tanpa disuruh ke, ya, pokok ini akan cenderung untuk mendapat cahaya. Ya, dia akan cenderung untuk dapat cahaya. Ya, jadi sebab itu siapa yang mengarahkan pokok ini untuk cenderung ataupun untuk condong ke tempat cahaya, ini adalah hidayah tabi'i. Semua jadi macam tu. Kemudian kita tengok haiwan, ya, contoh penyu sekarang, penyu, ya. Kalau ibu penyu telur menetas, ya, anak-anak penyu yang masa kecil itu dia akan terus berenang, akan terus bergerak. Tapi dia tidak bergerak ke daratan, sebaliknya masa kecil lagi itu lepas saja menetas dia terus berenang ke arah laut. Ya, tak ada siapa yang mengarahkan, tetapi secara tabi'i anak penyu itu akan pergi ke arah laut. Ya. Begitu juga kalau kita tengok bayi, seorang bayi apabila lahir saja dia menangis. Tak ada siapa yang mengajar supaya bayi ini menangis, tak ada. Ya, lahir-lahir je menangis. Kalau dia tak menangis, dia akan tepuk sikit. Doktor ataupun penyambut bayi ini, bidan ke apa, dia akan tepuk supaya bayi ini menangis. Kerana tangisan seorang bayi, dia ada 2 maksud. Pertama adalah untuk menggerakkan jantungnya awal untuk mengepam oksigen. Bila dia menangis, dia mengepam oksigen terutama. Yang kedua, dia menangis kerana kata ini oleh ulama-ulama tasawuf lah, mengatakan bahawa inilah bila bayi tu menangis dia protes. Ya, kerana waktu tu syaitan dah datang, dia protes, dia nak melawan syaitan yang nak menggoda awal-awal lagi anak Adam. Sebab tu diazankan, dikamatkan dan sebagainya pada bayi. Jadi dia menangis tu sebagai satu protes kerana dia datang dulu dari alam roh yang dekat dengan Allah, tetapi bila lahir daripada alam rahim pergi ke alam dunia, mulalah syaitan menggoda awal tu lagi. Jadi tangisan itu adalah satu tangisan protes. Dan yang ketiga, mengikut pakar-pakar perubatan, bahawa tangisan adalah satu cara bayi berkomunikasi dengan ibunya. Dia tak tahu bercakap, dia tak ada tahu perkataan, tetapi tangisan seorang bayi, dia memberitahu kepada ibunya. Oh, ibu yang faham, ya. Ibu saja yang faham komunikasi ini. Contohnya kalau menangis waktu ini, oh dia tahu. Menangis waktu ini dia lapar susu. Menangis waktu ni, waktu ni dia menangis, ni kain lampin basah, dia minta tukar, ya. Menangis waktu ni, tak ada sepatutnya dia tak menangis waktu ni. Oh, waktu ni menangis kerana perut kembung ataupun sakit dan sebagainya. Ibu yang baik, dia tahu bahawa komunikasi seorang bayi daripada tangisan memberi satu pengertian kepada ibu untuk menjaga
anak bayi itu supaya dalam keadaan sihat dan baik. Ya, kita lihat. Begitu juga kita manusia, dia ada panca indera. Katalah saya terpegang pen ini, ya. Pen ini saya terpegang, katalah objek ni panas, ya, panas. Saya tidak akan mengambil masa berfikir, kalau saya pegang lama nanti tangan saya akan terbakar dan sebagainya. Tidak. Pegang saja, bila panas saja saya akan lepaskan. Itu tindakan pantulan automatik. Ya, saya tak payah fikir, tak payah fikir lagi, tak guna fikiran. Terpegang je benda panas, kita akan keluar. Itu hidayah apa? Hidayah tabi'i daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibekalkan pada deria-deria yang ada di tangan kita dan di seluruh badan kita. Apabila ada bahaya, keluar daripada bahaya itu, ataupun selamatkan diri daripada bahaya itu. Itu semua adalah hidayah tabi'i. Hidayah tabi'i ini adalah untuk kehidupan manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Ini, ya, satu hidayah tu. Saya nak tanya, dapat atau tidak? Alhamdulillah, dah dapat dah hidayah tabi'i. Hidayah yang kedua ialah panca indera. Ya, panca indera. Kalau tadi dengan hidayah tabi'i kita hidup, tetapi dengan adanya panca indera yang 5, iaitu hidung untuk membau, mata untuk melihat, tangan untuk merasa, telinga untuk mendengar, sentuhan dan sebagainya. 5 panca indera. Indera ini, ya, tadi untuk hidup, tetapi ini untuk merasai nikmat hidup. Dengan lidah, cuba tengok lidah ni satu organ yang ada. Di situ ada bahagian untuk rasa manis, ada satu bahagian untuk rasa pahit, ada satu bahagian untuk rasa masam. Subhanallah, Allah ciptakan, ya, satu lidah saja. Tetapi dalam pada sisi-sisi tertentu, ini untuk rasa pahit, ini untuk rasa masam, ini untuk pahit. Subhanallah, kita tidak pernah, ya, kadang-kadang kita terlupa bersyukur yang kita ada lidah. Ya, dengan lidah kita boleh merasa, kemudian kita boleh makan, dengan telinga kita boleh mendengar. Ya, yang ini muzik, yang ini bising, yang ini baca Quran, kita boleh mendengar semuanya. Kita boleh menikmati, ya, bunyi-bunyi yang merdu, ya, dan kita boleh menarik diri kita daripada mendengar bunyi-bunyi yang bising. Dengan mata kita boleh melihat, subhanallah, ya, kita boleh melihat, melihat kita boleh berjalan, kita boleh mengagak, kita boleh tahu bahaya dan sebagainya. Subhanallah, ya. Kalau kita lihat, panca indera penting untuk kita dapat menikmati hidup. Bukan sekadar hidup atas hidayah tabi'in, tetapi menikmati hidup. Ya. Tetapi hidayah panca indera ini, walaupun hebat tadi, mata kita hebat, ya, telinga kita, ya, subhanallah hebat, hidung dan sebagainya, tetapi masih terbatas. Ya, mata hanya melihat tapi tidak boleh mentafsir. Ya, telinga boleh mendengar, tetapi dia mendengar ajalah. Ya, dia tidak boleh menganalisa dan dia tidak mampu untuk memberi jawapan apa yang dia dengar, ya. Apa yang dia dengar sebenarnya, panca indera masih terbatas. Begitu juga haiwan yang boleh mendengar. Ada haiwan yang lebih hebat mendengar daripada kita, ya. Kemudian kita tengok ada haiwan yang lebih kuat kuasa hidup pembawanya, macam anjing, lebih kuat daripada manusia, ya, dan sebagainya. Tetapi kita kadang-kadang tidak dapat mentafsirkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, kita tak tahu. Jadi kita perlukan satu lagi hidayah. Hidayah itu bernama hidayah akal. Dengan akal. Maka akal tadilah yang memberi tafsiran kepada apa yang kita lihat. Oh, kita lihat begini, ya, dan sebagainya. Oh, ini fata morgana. Yang ini kita lihat tumbuh-tumbuhan yang hijau masih segar lagi. Jadi kita lihat di sini ke sana pula, oh, ini ada laut, dan kita mentafsirkan dengan pemikiran apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, ya, apa yang kita rasa. Dengan akal kita dapat membezakan antara benar dan salah, antara baik dan buruk, antara perkara-perkara yang bermanfaat dan mudarat. Ini penting akal, ya, subhanallah. Akal adalah kurniaan yang hanya dimiliki oleh manusia, tetapi tidak lagi,
ya, ada pada haiwan, lebih-lebih lagi tidak ada kepada dia kata tumbuhan. Walaupun kalau kita tengok haiwan juga ada akal, tetapi akalnya sangat terbatas. Tetapi hebatnya akal manusia ini lebih hebat daripada Pentium 4 punya komputer, orang kata. Ada sejuta sel neuron yang dapat berhubung antara satu sama lain untuk memberi jawapan dan menganalisa apa-apa yang dilihat, apa yang didengar. Tetapi akal ini saja tidak cukup. Akal ini, ya, kalau hanya berdasarkan kepada akal semata-mata, minta maaf ya, manusia akalnya, ilmunya terbatas. Dengan akal je tak cukup untuk manusia ni jadi baik. Ya, sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang kejahatan yang dilakukan oleh orang yang ada kelulusan akademik yang tinggi, orang yang pandai, lebih menghancurkan, lebih membinasakan daripada berbanding dengan orang-orang yang akal sederhana. Kalau kita tengok bandingkan dengan haiwan, kemungkaran yang dibuat oleh manusia lebih besar dampaknya ataupun impaknya daripada kejahatan yang dilakukan oleh haiwan. Contoh, ya, haiwan kalau dia pergi ke kebun, katalah kambing, dia makan pokok-pokok sayur ke pokok hasil tanaman, dia makan gitu je lah, habis dia kenyang dia pergi. Tapi manusia tidak. Dia bukan saja makan di situ, dia bawa karung lagi, dia bawa lori lagi dan sebagainya. Ingat cerita Kasim Baba, bawa lori lagi. Ya, itu, ya. Dia bukan saja kejahatan tu terbatas padanya, dia terbatas pada yang lain. Kita tengok sekarang angkara musim PKPB ni dulu, bagaimana jenayah cyber ataupun scammer ni begitu meningkat ni. Orang cerdik, ya, orang bodoh mungkin curi ayam di kampung-kampung atau di desa pedalaman, tapi orang yang cerdik curi duit melalui tipu daya di dalam internet, contoh. Subhanallah, kalau kita ini sebab orang yang berakal ini yang lahirnya jenayah kola putih. Dengan akal manusia kadang-kadang terlalu bertuhankan akal, sehingga dengan itu dia kata semua dunia ini terjadi secara kebetulan. Sebab tu lahirkan orang yang etis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, saintis dia kata. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Yuri Gagarin. Yuri Gagarin ini manusia pertama daripada Rusia. Apabila dia naik ke angkasa, manusia yang pertama di angkasa, dia kata, I didn't see God, dia kata. Aku tak lihat pun Tuhan, mana Tuhan, dia kata. Angkuh, sombong. Ya, bila manusia boleh mencipta pengklonan yang pertama kita tengok, dia kata, apa kata saintis dengan angkuhnya? Lepas ni Tuhan boleh berehat, gitu. Tuhan boleh berehat selepas ni. Kami dah semua tahu tentang. Subhanallah, begitu angkuh manusia, ya. Padahal kita lihat apa yang Yuri Gagarin naik tu ke angkasa itu, langit pertama pun tak lepas. Ya. Sedangkan di sana ada langit sampai langit ke-7. Ya, ada lagi berbagai planet yang dia tak sampai, tetapi dia dengan akal dia angkuh. Ya. Dengan akal manusia menolak kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan, sehingga dikatakan semua ni kalau kita tengok bukan calang-calang manusia. Charles Darwin adalah saintis yang hebat terkemuka, dia kata semua ini terjadi dengan kebetulan dan sebagainya. Jadi kalau semata-mata akal semata-mata, hidayah akal semata-mata belum cukup. Jadi akal ini perlu kepada satu hidayah. Hidayah yang keempat, ini yang dikatakan hidayah Islam. Islam itu apa? Islam itu adalah agama yang datang daripada Allah. Islam itu adalah syariat, peraturan yang menjamin, ya, submission ataupun penyerahan, ya, bulat kita kepada Allah, pasrah dan menyerah kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nak bagikan manusia ini, ya, dengan hidayah Islam. Bila hidayah Islam ada, insya-Allah, ya, jadi manusia ini boleh melaksanakan banyak kebaikan. Dengan Islam baru ada selamat. Subhanallah. Jadi panduan Allah, ya, kalau dikatakan apa dia syariat, peraturan-peraturan daripada Allah, peraturan-peraturan daripada Allah yang ada 5 hukum, ya, iaitu yang wajib atau yang halal, yang kedua
yang haram, yang ketiga yang sunat, yang keempat yang makruh, yang kelima yang harus. 5 peraturan saja, 5 peraturan saja yang ada di dalam syariat Islam. Jadi semua itu adalah panduan, ya. Jadi syariat itu adalah panduan yang datang daripada Allah, yang diutus melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengandungi 5 hukum untuk apa? Untuk mengatur hidup manusia, ya. Jadi akal tadi, hidayah yang awal itu akal, bukan untuk mencipta peraturan. Akal hanya digunakan untuk melaksanakan peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab itu saya selalu bagi tamsilan begini, ya. Kalau seorang budak dia sedang berjalan, tiba-tiba di tepi jalan dia terjumpa, ya, sekeping duit 10 RM, 10 ringgit. Kemudian dia balik ke rumah ayahnya ataupun ibunya, dia bertanya, Umi, dia tanya Abi ataupun ayahnya, boleh tak saya nak gunakan duit 10 ringgit ni, saya jumpa ni. Seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik akan berkata begini, ya, kamu tak boleh guna duit tu, kerana duit tu bukan kamu punya, tapi saya yang jumpa anak tu. Kata lagi, walaupun kamu jumpa tapi kamu tak boleh guna, tapi kerana duit itu bukan kamu yang punya, kamu tak boleh guna sesuka hati. Ini kalau dalam Islam luqatah, ya, ada hukum dia. Kena diisytiharkan sampai setahun, kalau tak ada orang. Inilah ada hukum fiqh lah, tak ada itu. Artinya walaupun kita jumpa duit itu, kita tak boleh guna. Samalah dengan manusia yang datang ke dunia ni. Manusia apabila datang ke dunia ini, laut dah ada, sungai dah ada, lembah, ngarai, bukit, bukau, tasik, semua dah ada. Bahan galian ada, ferrum ada, biji timah ada, perak ada, emas dah ada, semua dah ada. Jadi seperti mana budak yang terjumpa duit tadi tak boleh gunakan sewenang-wenangnya, hasil duit 10 ringgit tadi, begitu juga manusia tidak boleh gunakan sewenang-wenangnya dunia yang ada ini, sebab manusia bukan pemilik dunia ini. Allah tegaskan lillahi mulkus samawati wal ard, ya, yang mempunyai langit dan bumi ialah Allah. Jadi manusia hanya perlu mengurus tadbir dunia ini mengikut SOP yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dunia ini bukan manusia yang punya, Allah yang punya. Allah berikan syariat ataupun Islam untuk mengaturnya. Sebab tu dikatakan tugas kita sebagai khalifah, apa dia? Siasatud dunia wa iqamatud din. Siasatud dunia, siasat, urus tadbir, good governance, mengurus tadbir dunia ini mengikut peraturan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah gunanya Islam. Sebab itu bila Islam, tidak semua orang dapat. Tadi kalau hidayah akal semua orang dapat. Kalau tak ada akal, maka manusia itu tidak ada mukallaf. Tapi kalau dia dapat akal semata-mata, tapi walaupun dia boleh berfikir tetapi tak dapat hidayah Islam, maka dia tidak akan selamat di dunia, dan lebih-lebih lagi dia tidak akan selamat di hari akhirat. Jadi tidak mudah tahu untuk kita mendapat hidayah Islam, ya. Dalam 7 ataupun 6 bilion manusia di atas muka bumi ini, ya, hanya kalau ada 3 manusia, 1 saja yang Islam, seorang daripada saja yang Islam, ya. Sehingga betapa mahalnya hidayah Islam ini. Orang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib ini dia menjaga Rasulullah, keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih besar jasa Abu Talib, ya, membela dan melindungi Rasulullah daripada jasa kita sendiri. Abu Talib dia jaga Rasulullah, ya, daripada kecil, daripada umur Rasulullah SAW dah dah kematian datuknya, Abu Talib yang jaga, ya. Dia sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
tetapi Allah tidak pilih dia untuk memeluk Islam, dan ini sangat disedihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita dibandingkan Abu Talib, Rasulullah sangat mencintai Abu Talib, tak dipilih oleh Allah, tidak mendapat hidayah Islam. Kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat Islam. Alangkah beruntungnya kita. Sebab itu kita kena sungguh-sungguh jaga Islam ini, jaga Islam ini, sebab kita subhanallah, Allah pilih kita untuk mendapat Islam ini. Kita tidak memilih, tapi kita dipilih, subhanallah. Kalaulah kita orang yang belum Islam, ini kalau sebagai bahan fikir je, sukar untuk kita masuk Islam kalau kita tengok perangai umat Islam sekarang, tetapi alhamdulillah kita dapat hidayah Islam ini. Kalau kita tengok ada orientalis ni ialah pengkaji timur yang mereka itu mengkaji termasuk agama Islam. Bertahap profesor, mereka ni begitu hebat, cendekiawan yang hebat sungguh. Mereka mengkaji Islam, mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mereka hafaz Al-Quran, mereka hafaz hadis. Hebat betul. Tetapi mereka tidak dapat masuk Islam. Kenapa? Ini bila ditanya, serana hidayah itu bukan hanya untuk orang yang berilmu, tapi kalau tahu sendiri pun itu bukan jaminan. Faham? Bahkan kadang-kadang umat Islam nak belajar, nak dapat title profesor, doktor pun kena belajar daripada orientalis yang kafir ini, yang belum Islam ini. Bayangkan. Begitu juga orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada mengenal anak-anak mereka sendiri. Sebab tu di dalam Al-Quran kita lihat bagaimana dicatatkan orang Yahudi dan Nasrani ini dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka lebih mengenal Rasul akhir zaman ini, lebih daripada anak-anak mereka sendiri. Cuba bayangkan, anak kita kelibat dalam gelap, kita tahu itu anak kita. Kita tengok cara jalan, ni anak kita. Orang Yahudi dan Nasrani dia boleh kenal Rasulullah lebih daripada itu. Tetapi kenapa mereka tidak memeluk Islam? Kenapa mereka tidak? Kerana hasad dengki. Kerana Rasul yang mereka nak lahir daripada kelompok mereka, lahir daripada kelompok ataupun bangsa Arab, bukan dalam bangsa Bani Israel. Jadi walaupun mereka tahu kebenaran, mereka menolak kebenaran dengan tahu itu adalah satu kebenaran. Kenapa? Hidayah Islam. Jadi kita kena sungguh-sungguh jaga hidayah Islam ni, kerana kita lihat bukan semua orang yang dapat. Kita takut contoh, saya bagi contoh katalah anak kita nak bagi hadiah-hadiah. Kalau dia dapat peperiksaan keputusan yang baik, ataupun dia buat suatu hafaz Quran ke, kita akan bagi hadiah pada dia. Katalah saya ambil mudah je, hadiah satu basikal lah. Dia berjaya, kita pun hadiah satu basikal untuk dia, basikal yang mahal. Sekarang ni orang gila nak basikal ni, kita bagi kat dia. Tetapi dia dengan basikal ni buat macam dia tak ya je. Sudahlah, kadang-kadang dia naik ditinggalkan, dibiarkan berpanas, berembun, tak dicucinya. Kadang-kadang dia letak di luar pagar, kadang-kadang diletakkan bersepah-sepah. Dia buat tak tahu je. Basikal yang kita hadiahkan untuk menghargai kejayaan dia tu, dia buat macam tak endah saja. Apa kita rasa? Kita rasa terasa hati. Kita bila terasa hati apabila basikal tu tak diendahkan, dia buat macam tak penting je, buat macam tak dihargai. Apa yang kita buat? Ambil basikal tu, masuk dalam store, kita kunci balik. Jadi kita takut begitu. Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita secara terbijak ni. Kita Islam kepada ayah ibu kita Islam, ayah ibu kita Islam kerana datuk kita Islam, datuk kita Islam kerana moyang kita Islam. Tetapi dengan agama ni kita tak serius belajar. Dengan agama ni kita tak sungguh-sungguh untuk memahaminya, menghayatinya, apalagi memperjuangkannya. Islam hanya pada nama, Islam hanya pada kad pengenalan semata-mata. Sebab itu kita lihat bagaimana
kalau kita lihat ada satu keluhan daripada seorang ulama, ya, Muhammad Abduh. Artinya menjadi Islam saja tak cukup. Sekali lagi, Islam memang nikmat yang paling besar, tetapi Islam saja belum menentukan macam mana kejayaan kita di dunia dan macam mana kejayaan kita di hari akhirat. Kenapa? Cuba kita tengok, ya, kata seorang cendekiawan Islam, ulama Islam bernama Muhammad Abduh. Dia pergi ke Perancis waktu itu, pergi ke barat. Bila sampai ke barat, dia lihat semua ada ciri-ciri ataupun nilai-nilai Islam tu ada. Dan dia berkata, aku pergi ke barat, aku lihat Islam tanpa Muslim. Dia lihat Islam, nilai-nilai Islam ada, tapi tak ada orang Islam. Kemudian dia kembali balik ke negaranya, Mesir. Ya, bila dia sampai ke negaranya, dia pergi ke timur, dia kata, aku lihat Muslim, tapi aku tak lihat Islam. Ya, dilihat orang Islam banyak, tetapi nilai Islam tu tak ada. Contohnya apa? Contohnya dalam Islam menguruskan masa. Ya, kalau menguruskan masa ini kita menepati masa. Kita umat wal asri, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha dia kata wasubhi idza tanaffasa. Macam-macam dalam Quran kita tengok, ya, janji-janji ataupun sumpah-sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan elemen-elemen yang dekat dengan masa, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Artinya kalau kita lihat umat Islam lah yang paling cakna dengan tentang time management, tentang pengurusan masa. Tapi minta maaf kalau orang Melayu terkenal dengan, bukan saya nak merendahkan bangsa kita, minta maaf, ini dululah, sekarang mungkin ada perubahan. Kita nak serius dengan fokus dengan masa, tak adalah. Okay? Sehingga terkenal dulu janji Melayu. Saya pernah dijemput untuk berceramah di satu tempat yang terkenal jugalah tempat tu, ya. Saya dikatakan ceramah saya bermula daripada pukul 9. Tapi dalam kad jemputan yang saya baca kemudian datang 8.30. Saya tanya kepada pihak penganjur, saya sepatutnya berceramah pukul 9, tetapi kenapa ditulis 8.30? Ustaz, kalau sebut 8.30 dia datang pukul 9, baru dia datang pukul 9. Kalau sebut betul pukul 9 dia datang 9.30. Subhanallah, macam itu. Ya. Jadi artinya nilai-nilai ketepatan pengurusan masa yang tepat ada di barat. Begitu juga tentang kebersihan. Kita tengok sungai-sungai, ya, di negara Balkan, ada sahabat kita yang pergi ke Balkan, ada sahabat kita yang pergi ke Jerman, pergi ke Belanda. Subhanallah. Di Jepun sekali kita tengok macam mana longkang mereka itu boleh dipelihara ikan. Begitu jernih air sungainya. Subhanallah. Sekarang kita dah kempen macam-macam selamatkan sungai kita dan sebagainya. Kita orang Islam tapi tak cakna. Ya, kita buang, bukan saja buang sampah, tetapi kadang-kadang sisa toksik dan sebagainya. Subhanallah. Mengapa begitu? Ya, begitu juga kita adalah umat yang dikatakan umat Iqra. Kita adalah umat yang membaca. Kalimah pertama yang dipilih oleh Allah untuk berkomunikasi dengan manusia bukan solat lah, bukan puasa lah, bukan sedekah lah. Bukan. Tetapi Iqra. Iqra artinya bacalah. Artinya kita adalah umat yang membaca. Tetapi kita lihat, berbanding kita dengan negara Jepun contohnya, mereka membaca buku lebih kurang 30 buah buku. Hitung panjang seorang. Kita kadang-kadang nak baca satu buku, subhanallah, paling sukar. Ya, sedangkan kita membaca itu jembatan ilmu. Ya, membaca itu memberi cahaya pada akal dan memberi cahaya kepada hati kita. Ya, jadi sebab itu membaca adalah miftah ataupun kunci. Dengan membaca kita boleh dapat ilmu, daripada ilmu kita dapat solat, dengan membaca kita dapat ilmu, dapat tarbiyah untuk kita boleh bersedekah. Artinya membaca adalah permulaan kepada satu kebaikan kerana dia dekat dengan budaya ilmu. Ilmu itu imam, amal itu adalah makmum. Tetapi kenapa kita punya R&D, research and development kita masih ketinggalan? Kita tidak membaca, ya. Sebab itu kata Muhammad Abduh, bila aku balik ke timur, aku lihat Islam tanpa Muslim. Ya, kita kotor. Kalau kita lihat di Jepun, tandas mereka itu apabila keluar daripada tandas awam, mereka akan pastikan tandas itu lebih baik supaya digunakan untuk
oleh orang yang datang kemudian lebih baik. Ini subhanallah. Sebab itu menjadi seorang Islam saja belum ada jaminan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Belum ada jaminan. Saya terkejut satu ketika ada satu suara sini, pertanyaan sini, saya kata, betulkah Ustaz? Saya masih ingat di waktu itu saya di UPSI. Saya ditanya oleh seorang pensyarah waktu itu ketika itu, betulkah Al-Quran ni turun di Mekah, dibaca di Kuala Lumpur, tapi diamalkan di Tokyo? Dia kata, diturunkan di Mekah di Jabal Nur, di bukit di Gua Hira di Jabal Nur, misal kata. Al-Quran memang turun di situ. Dibaca di Kuala Lumpur, Johan Qari dan Qariah selalunya daripada Kuala Lumpur lah, daripada Malaysia. Tetapi diamalkan di Tokyo. Integriti yang ada dalam ajaran Islam diamalkan di Tokyo. Ya, kebersihan adalah ajaran Islam diamalkan di Tokyo. Pengurusan masa semua, orang Jepun aib kalau kita datang lewat dan sebagainya. Subhanallah, kita tengok sangat menepati masa. Ya. Jadi ini menunjukkan menjadi seorang Islam saja belum lagi menjamin keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ya, walaupun nanti nilai iman walaupun sebesar zarah itu akan dinilai, tetapi kalau kita lihat sekarang ni, umat Islam adalah umat yang tertindas. Umat Islam umat yang lemah kalau kita tengok. Sebab tu dikatakan Islam is a living religion but with dead followers. Ya, Islam adalah agama yang baik, it's a living religion. Agama yang mencakupi seluruh bidang kehidupan. It's a way of life. Tetapi but with dead followers. Ya, with dead followers. Penganut Islam mati. Subhanallah, ya, saya teringat apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam satu bukunya. Seorang sahabatnya masuk Islam di barat, dia kata apa? Bila dia masuk Islam saja, dia kata, subhanallah, yang telah memperkenalkan aku Islam lebih dahulu sebelum aku kenal umat Islam. Subhanallah, yang telah memperkenalkan aku kepada Islam dahulu sebelum aku kenal umat Islam. Maksudnya, kalau dia kenal umat Islam dahulu dengan perangai, dengan karenah, dengan sebagainya, maka dia tidak akan masuk Islam. Tapi oleh kerana dia melihat Islam di sudut ilmiahnya. Islam ni keindahannya boleh dilihat daripada dua sudut. Pertama dari segi ilmiahnya, dari segi amaliyahnya. Ilmiahnya Al-Quran, subhanallah, sampai sekarang masih patah lidah orang kata, ya, orang nak menyusun kata-kata untuk menggambarkan kesempurnaan ajaran Islam. Dalam Islam ada sains, dalam Islam ada ekonomi. Walaupun Al-Quran bukan buku ekonomi, Al-Quran bukan buku sains, tapi nilai-nilai ekonomi, sains, matematik semua ada dalam Islam, dalam Al-Quran. Ya, subhanallah. Secara general setiap ilmu ada di dalam Al-Quran. Indahnya Al-Quran itu. Tetapi malangnya kalau kita tengok, ya, ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu tidak dapat kita transform ataupun kita tukar menjadi amaliyah, ada dalam ilmiah. Namun walaupun secara ilmiah keindahan itu masih ada, orang-orang bukan Islam yang bijak, yang mengkaji, mereka masuk Islam walaupun mereka tak nampak keindahan Islam di segi amaliyah, tetapi mereka terpesona, terkesima dan takjub serta kagum, akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam walaupun perangai umat Islam tadi. Jadi ini, ya, kita lihat. Sebab itu secara sinis saya ingin katakan bahawa waktu sekarang dah ramai orang bijak di luar Islam masuk Islam, ketika orang bodoh dalam Islam nak keluar Islam. Sekali lagi, ya, ini kata-kata yang sinis. Minta maaf kalau saya mengungkapkan begini, ya. Tapi bukan untuk memperendahkan, tetapi untuk menyedarkan kita, ya. Dah ramai orang-orang yang bijak di luar Islam masuk Islam. Sekarang ni selepas peristiwa 9/11, banyak sarjana-sarjana cendekiawan, para intelektual barat, ya, sudah masuk ke Islam berbondong-bondong. Kerana mereka dulu peristiwa 9/11 itu membuka mata mereka untuk mengkaji Islam. Mereka mengkaji apa ideologi, apa pegangan orang-orang yang sanggup, contoh bagi mereka kata yang berjihad ini. Cara yang kita tak bahaskanlah cara betul atau tidak, tetapi
Sekurang-kurangnya itu membuka mata orang barat. Kenapa mereka ni? Mereka kaji musuh. Mereka kaji Al-Quran untuk melihat kebatilan. Tetapi semakin mereka kaji, semakin bertemu dengan kebenaran. Mereka kaji Al-Hadis, ya, nilai-nilai di dalam Al-Quran untuk mencari keburukan. Tetapi makin dikaji, makin terserah kebaikan. Akhirnya mereka masuk Islam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, musuh-musuh nak tipu daya, tetapi Allah lebih baik tipu dayanya, hingga dengan itu reverse psychology berlaku, orang masuk banyak, ya, ke dalam Islam selepas peristiwa 9/11. Jadi apa yang kita boleh belajar setakat ni, hidayah Islam alhamdulillah kita dah dapat, dan alhamdulillah ini satu keberuntungan yang tinggi, bukan mudah, sehingga orang yang disayangi oleh Rasulullah sendiri tak dapat, tetapi kita dapat. Tetapi menjadi seorang Islam belum menentukan keselamatan kita. Ada satu lagi hidayah yang kita perlu cari. Hidayah itu namanya hidayah taufik. Ini hidayah yang kelima. Taufik itu daripada perkataan muafakat, persetujuan, ya, muafakat ataupun persetujuan antara hamba dengan Allah, ya. Kita berkendak, Allah berkendak juga, kendak yang sama, maka terjadilah. Tapi kalau tak ada hidayah taufik, kita hendak, Allah tanda tak terjadi, ya. Ini hidayah taufik ialah apabila tadbir daripada manusia selaras dengan takdir daripada Allah, maka benda itu terjadi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengurniakan hidayah taufik, Allah Subhanahu Wa Taala memberi keupayaan, kemampuan untuk seorang Islam tu mengamalkan Islam. Dia amalkan, bukan secara teori saja, bukan secara kita cakap-cakap, tetapi amalinya, praktikalnya. Subhanallah, ini yang dikatakan Islam tu dapat diamalkan dalam kehidupan, ya. Akalnya terpandu, kita tengok nafsunya terpandu, ya? Sebab itu hidayah yang paling tinggi, hidayah taufik, dan inilah yang kita hendak cari sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, ya. Allah nak berikan kebaikan pada kita. Allah bagikan kita satu keringanan untuk mengamalkan ajaran Islam. Contoh, kalau kita tengok, bagaimana kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ilmu. Memang Allah bagi kita ilmu, ya, kita suka pada ilmu. Tetapi kadang-kadang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita diberi ilmu, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu. Ini yang dikatakan bila kita ada hidayah taufik ini, barulah apa yang kita tahu kita mahu, dan apa yang kita mahu kita mampu, ya, bila ada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita yang paling ultimate, ya, kita lihat orang yang ada taufik ini, ataupun orang mendapat hidayah taufik ini, inilah orang yang selamat dan menyelamatkan. Orang yang mampu selamat dan mampu menyelamatkan, ya, daripada, subhanallah, daripada tipu daya syaitan. Orang yang dia mendapat taufik ini, dia tahu keaiban diri dia. Orang yang mendapat hidayah taufik ini, subhanallah, dia boleh menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup dia. Orang yang ada hidayah taufik ini, subhanallah, dia benar-benar mendapat satu keringanan dan kenikmatan di dalam melaksanakan kebaikan, ya. Bila Allah nak berikan kebaikan pada seorang, ya, di samping yang dikatakan yufaqihu fid din, itu ialah bukan semata-mata faham, tetapi masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati. Ini yang dikatakan hidayah taufik. Contoh, ya, kalau kita dengar kalimah azan waktu subuh, ada kata as-salatu khairu minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Tetapi hanya orang yang dikurniakan hidayah taufik saja yang dapat bangun, ya. Tetapi orang yang hanya dapat hidayah Islam, dia hanya tahu belum mahu. Dia punya
Dia hanya fikir tetapi dia belum rasa. Manusia yang mendapat hidayah taufik ini, dia bukan hanya dapat memikirkan tentang kebaikan, tetapi dia dapat merasai nilai kebaikan itu. Ya, subhanallah, manusia ni bertindak bukan atas apa yang dia tahu, tetapi manusia ni bertindak atas apa yang dia rasa. Ya, orang yang dapat hidayah taufik ini, ya, kefahaman ilmunya telah meresap ke dalam hati. Ya, ilmu orang yang mendapat hidayah taufik ini, seperti mana yang ditarikhkan oleh ulama, ilmu itu ialah ketibaan makna pada hati. Ini yang dikatakan orang yang punya hidayah taufik ni, segala-galanya sudah meresap ke dalam hati. Ya, baik, sebab itu dengan kita minta selalu di dalam doa kita minta hidayah, bukan sekadar hidayah, saya minta taufik dan hidayah. Selalunya taufik dan hidayah. Kita minta diberikan taufik dan hidayah. Sebenarnya hidayah wa taufik, iaitu hidayah dulu baru taufik, bukan taufik dulu baru hidayah. Boleh faham maksud saya? Jadi sebab itu apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta betul-betul, ya, supaya Allah permudahkan untuk kita mendekatinya. Saya teringat dalam sebuah buku ditulis kata-kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang mudah mengenal Allah ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki orang itu mengenalnya. Ya, bila kita minta sungguh-sungguh supaya kita diberi hidayah yang dikata taufik ini. Ya, hidayah taufik ini. Ya, baik. Kita lihat apabila kita diberi hidayah taufik, hati kita baru hidup. Ya, kalau tidak, hati kita masih lagi dalam keadaan yang marid. Marid ni, orang Islam ni hatinya masih sakit. Ya, walaupun belum dikata hati mati. Orang yang hati yang mati ialah orang kafir, orang munafik. Tetapi orang Islam kadang-kadang qalbun marid. Qalbun marid ni, hati yang sakit ini, apa dia? Tanda hati sakit ialah apabila, ya, kita tidak berasa beruntung apabila dapat mengamalkan Islam, dan kita tak rasa rugi apabila kita tidak dapat mengamalkan Islam. Bila kita dapat mengamalkan Islam, sepatutnya kita suka, hati kita ceria, kita rasa beruntung sungguh. Ya, tadi kita dapat solat maghrib, walaupun mungkin kami di Selangor ni solat di rumah berjemaah dengan anak isteri, tetapi kita ada tak rasa beruntung kita dapat solat dibanding kita dapat makan, kita dapat bonus dan sebagainya. Kalau kita rasa beruntung Allah gerakkan hati kita solat, ya, kita orang yang sudah ada mendapat hidayah taufik. Ini penting. Dan ada tak kita rasa sedih apabila kita melakukan kemungkaran, apabila kita melakukan dosa? Apakah kita rasa sedih? Contoh, kita terlewat subuh, ataupun kita hari ini kita rasakan lidah kita banyak mengumpat. Apakah kita rasa sedih? Kalau kita rasa sedih dengan kejahatan dan kita rasa beruntung dengan kebaikan, ya, itu menunjukkan kita sudah berada di pintu hadapan untuk mendapat hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan orang-orang yang muttaqin, orang yang muttaqin, ya, yang kita baca di dalam surah Al-Baqarah yang awal, ya, yang kata alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, tiga, orang yang beriman itu, orang yang mendapat orang bertakwa itu ialah yang pertama, yang beriman kepada yang gaib, kemudian yang mendirikan solat, dan sebahagian harta mereka infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan untuk kita dapat hidayah taufik. Jadi mari kita gunakan hidayah yang paling awal tadi apa? Ya, hidayah tabi'i. Alhamdulillah kita dapat, bukan saja kita dapat, haiwan dan tumbuhan juga dapat. Yang kedua, hidayah panca indera. Kita alhamdulillah panca indera kita
kita dapat, kita masih lagi boleh melihat, boleh mendengar dan sebagainya. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Hidayah yang ketiga, hidayah akal. Alhamdulillah, akal kita masih waras, akal kita masih boleh berfikir. Yang keempat, hidayah Islam. Alhamdulillah, kita sudah terima Islam, ya. Tetapi perjuangan kita sekarang ialah bagaimana kita nak menggunakan seluruh panca indera yang kita dapat tadi untuk kita mendapat dan memiliki hidayah, yang dia kata hidayah taufik daripada Allah. Orang yang mendapat hidayah taufik ini, selain daripada tanda-tanda yang kita sebutkan tadi, ya, subhanallah, ya, orang itu adalah orang yang muttaqin, ya, orang yang dalam hidupnya, ya, bebas daripada dua rasa. Dua rasa ini bebas daripada dua rasa ini. Kalau orang bebas daripada dua rasa ini, alhamdulillah. Apa dia? La khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun artinya tidak ada takut tentang hal-hal dunia, dan walahum yahzanun, tidak ada rasa duka cita dalam hidup kita. Yang menyebabkan kurang nilai dalam kehidupan kita ialah apabila kita diburu, dihantui oleh pertama takut, oleh rasa takut. Contoh, ya, COVID-19 sekarang ni memanglah kewajaran kita takut, tetapi jangan sampai kita kehilangan arah, ya, hingga kita rasa tidak ada jalan keluar lagi, hingga kita rasa dah semakin sempit. Dengan ujian ni mungkin makin dekat, bukan makin dekat kepada Allah, tapi makin jauh dengan Allah. Ya, kita takut, kita bimbang kerana tempoh kuarantin ini terjadi banyak penceraian berlaku dalam rumah tangga. Keganasan rumah tangga bertambah. Kenapa? Kerana dengan ketakutan tentang rezeki, ketakutan dengan perkara-perkara yang lain, menimbulkan keresahan dalam jiwa, dan apabila ada keresahan dalam jiwa, ya, berlakulah berantakan dalam rumah tangga. Ya, subhanallah, ya. Jadi ini kita tak mau. Ya, tetapi orang yang punya hidayah taufik ini, walaupun dalam kehidupan ini tidaklah semestinya dia orang yang paling banyak duit, bukan semestinya dia orang yang paling tinggi pangkat ataupun kedudukan, tetapi dia orang yang tenang. Ya, subhanallah, rezekinya mungkin banyak, alhamdulillah boleh memberi, tetapi rezekinya sedikit tapi mencukupi. Rezekinya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, subhanallah, orang yang dapat hidayah taufik ini dihormati, dihargai oleh orang. Ya, subhanallah, apa saja masalahnya ada jalan keluar, ada makhraja Allah berikan. Jadi kita berharap sungguh-sungguh, ya, dalam tempoh kita berada di rumah ini, supaya kita terus, ya, mengamalkan ajaran Islam. Banyak kita membaca Al-Quran, jangan kita leka dengan majlis-majlis ilmu, ya, yang dijalankan secara online macam ni ke, ataupun kita dengar dalam YouTube rancangan agama. Kemudian di TV kita juga banyak rancangan agama. Kita bermuzakarah dengan isteri kita secara resmi atau tak resmi, supaya kita dapat satu ample time ataupun masa yang baik. Allah rezekikan kita bersama-sama dengan keluarga, kita tak bekerja lagi, keluar bekerja, semua bekerja dalam rumah. Inilah masa untuk kita kutip kembali apa yang kita tinggalkan semasa kita sibuk dulu. Dulu sibuk saja, keluar sebelum subuh, balik selepas senja dan sebagainya. Hari ini kita duduk di rumah. Gunakanlah masa ini untuk mengutip balik apa yang kita tertinggal, ya. Kita bina balik apa yang telah kita selama ini kita abaikan, ya. Kita bentuk balik cinta dan kasih sayang dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita dan sebagainya. Kembali kita buat majlis taklim di rumah, baca buku, baca Quran dan sebagainya, supaya dalam tempoh ini, ya, kita tidak rugi. Tak rugi di dunia dan tidak rugi di akhirat, insya-Allah, ya. Apabila kita mendahulukan hak Allah, percayalah, ya, bagaimana kesusahan pun akan diangkat daripada kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan untuk kita mengamalkan Islam, memahami, mengamalkan Islam dan memperjuangkan Islam, dan mudah-mudahan kita berusaha sungguh-sungguh dengan berdoa, sekurang-kurangnya doa yang paling asas kata ulama untuk kita mendapat hidayah taufik ialah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, permudahkanlah hatiku untuk mengingatimu, ya, permudahkanlah hatiku untuk mensyukuri nikmatmu, dan permudahkanlah diriku untuk
memperbaiki ataupun memperelokkan amalanku. Ya, berusahalah. Mulanya dengan doa, di pertengahan dengan doa dan juga diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya sangat sayang kepada kita. Ya, selangkah kita menuju Allah, Allah datang kepada kita 1000 langkah. Kita datang kepada Allah secara berjalan, Allah datang kepada kita secara berlari. Sungguhnya Allah sayang kasih kita lebih daripada seorang ibu yang penyayang mengasihi anaknya. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa dengan Allah. Walau macam mana banyak sekalipun dosa kita, walaupun bagaimana tebal sekalipun kealpaan kita, tetapi Allah sentiasa membuka pintu kebaikan seluas-luasnya untuk kita dan menutup serapat-rapatnya pintu kejahatan untuk kita agar kita tidak lalui. Tetapi kalau pintu kejahatan yang ditutup rapat itu pun masih kita terobos, masih kita borosi dengan kedegilan kita, dengan kejahilan kita, sebenarnya Allah membuka satu lagi pintu yang lebih luas, iaitu pintu taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memilih kita untuk mendapat hidayah taufik daripadanya. Sekian, wabihi wallahu alam. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khair kepada seluruh kepimpinan dan pengurusan Surah Muhajirin SU3 yang telah menjadi penaja dan juga menjadi host kepada kuliah kita pada malam ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.